Okey. Jadi dekat sini, dua kuantiti tu, okey, satu berubah secara langsung dan satu lagi berubah secara songsang. Jadi ini yang kita kata sebagai bergabung. Ya, bergabung. Jadi kalau kita tengok dia punya ubahan di sini, dia punya apa? Y berubah, kita tulis X ni adalah secara langsung sebab tu dia letak dekat atas, ya. Sebab tu dekat atas. Z secara songsang sebab tu dia letak di bawah. Bawah. Ini dia punya ubahan. Kita kata hubungan ubahan dia. Ya. Okey, tetapi kalau dia punya persamaan macam mana? Ini persamaan dia. Nampak, Y sama dengan K. K ni apa? K adalah pemalar ubahan. K tu mesti dia letak dekat atas. Ya, dia dekat sebelah X. Ya. K ni adalah di sebelah X. Kemudian bawah dia adalah Z. Ya, sebab Z ni adalah songsang. Ya. Okay, tengok contoh 22. Ya. Okey, dia kata diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey. Jadi jika diberi Y sama dengan 8 apabila X 4 dan Z 36, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Jadi kalau maksudnya suruh ungkapkan ni apa dia? Kena cari persamaan dia. Ya, kena cari dia punya persamaan. Okey, jadi ini mungkin agak sedikit susah sebab dia melibatkan tiga pemboleh ubah. Kalau dulu dua senang kan. Sama ada kita nak bahagi ataupun darab, ya. Okey, tapi tak apa, kita tengok dulu. Okey. Jadi daripada soalan ini kita tengok ya, mula-mula mana berubah secara langsung dengan mana? Dia kata kat sini Y berubah dengan kuasa 2X. Kuasa 2X maksudnya X kuasa 2 lah. Ya, X kuasa 2. Sebab tu dia letak kat atas. Sebab dia secara langsung. Ini langsung dia letak kat atas. Kemudian dia kata dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Punca kuasa 2Z ni adalah macam ni lah. Ya, punca kuasa 2Z. Jadi bila secara songsang dekat bawah. Kan? Ni songsang di bawah. Okey. Kemudian kita nak cari dia punya persamaan ubahan. Ubahan kita kata ini adalah ubahan bergabung. Tu macam tadi cikgu dah bincangkan, K tu letak mana? Atas, ya. Dia di sebelah X, sebelah X kuasa 2. Itu adalah nilai bagi K. Jadi ini dah dia punya persamaan yang kita nak tulis nanti. Ini dia punya persamaan. Okey. Lepas kita dah tulis dia dalam bentuk persamaan, kita nak buat apa lepas tu? Kita ganti nilai, kan? Di sini adalah kita ganti nilai yang diberi dalam soalan. Ya, nilai apa dia ada? Nilai Y kan? Y 8 betul? Y 8. Kemudian kita punya X berapa? X kita 4. Ni 4 kuasa 2. X 4, kita punya Z 36. Kan? Okey, yang ni K ni adalah kita punya pemalar ubahan kan. Ini yang kita nak cari nilai ni. Ya. Tujuan kita ganti nilai X, Y dan Z adalah tujuan dia apa? Untuk dapatkan nilai K. Jadi dekat sini ya, macam mana nak cari nilai K ni? Okey, tengok macam mana proses dia. Mungkin ini agak sikit kamu susah sikit ya. Okey, mula-mula macam ni. Kan? Punca kuasa 36 ni dia darab dengan 8. Dia ni atas. Dia ni atas kan. Jadi dia tulis macam ni. 8 darab dengan punca 36. Itu atas, betul. Manakala 4 ni, 4 kuasa 2 yang di sebelah K ni dia akan pergi ke bawah. Dia akan pergi ke bawah sebagai bahagi, betul? Sebab dia sebelah K kan. Pada pergi ke bawah dia akan jadi 4 kuasa 2 di bawah bahagi. Jadi inilah nilai K kita. So faham ya? Yang ni pergi darab dengan 8, yang 4 ni pergi bawah jadi bahagi. So kita tekan kalkulator lah kan. Kita tekan kalkulator 8, lepas tu punca kuasa 36 darab dapat berapa? Ni punca kuasa 2 36 ni 6 kan. 8 kali 6 48.
Kan? Sini berapa? 4 kuasa 2, ini 16. Cuba 16. tekan. 48 bahagi 16. 48 bahagi 16, kita dapat 3, betul? Ya, cikgu. Okey, bila kita dapat nilai K3, kita buat apa lepas tu? Kita gantikan nilai K tadi dalam persamaan ni. Nampak? Ini persamaan kita tadi kan? So kita ganti nilai K sahaja kat sini. K kita 3. So yang lain kita biarkanlah. Y, kemudian X kuasa 2, kemudian bahagi dengan punca kuasa 2 Z. So inilah kita punya jawapan kita. Sebab dia suruh ungkapkan, maksudnya kita buat dia punya persamaan. Itu sajalah. Ya. Okey, tengok satu lagi contoh. Contoh 23. Okey, yang ni jenis bentuk jadual. Kan? Tadi bentuk apa? Kita kata dia punya maklumat tu dalam bentuk ayat saja kan. Tapi kali ni dia punya maklumat berkaitan tentang pemboleh ubah tu diberi dalam bentuk jadual. Ya. Okey, tengok ya. Contoh ya. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3. Tengok baca betul-betul. Dia kata apa? P berubah. Okey, mana cikgu punya pen? Okay, P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Maksudnya Q dekat atas tak kan? Betul? Q kuasa 3 dekat atas. Dia kita kata macam ni lah. P besar berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Kuasa 3Q maksudnya Q kuasa 3. Q kuasa 3. Okey. Dan secara songsang dengan R. So, kalau songsang macam mana? Di mana? Atas ke bawah? Songsang di bawah lah. Ya, dia secara songsang dengan R. Dan secara songsang dengan R macam ni. Okey, jadi kalau dalam bentuk persamaannya, okey, kita buat macam mana? P sama dengan Q K, Q kuasa 3 bahagi dengan R. Okey, itu dia punya persamaan dia. Okey, seterusnya kita buat apa? Okey. Okey, sorry. Ada yang nak masuk, tak dapat masuk lagi. Okey. Sorry, cikgu tak perasan. Okey, kita sambung ya. Tadi kat sini ya, soalan contoh 23 ni. Okey, yang mana tadi cikgu dah bincang dah. Yang ini adalah bentuk apa dia, kita nak menyelesaikan soalan berkaitan tentang ubahan bergabung. Okey, cikgu badan lah, cikgu yang baru masuk ni. Ya. Ubahan bergabung, maksudnya kat sini, kalau ubahan bergabung dia melibatkan ada tiga kuantiti atau pemboleh ubah. Kita ada P, Q dan R. Kalau dulu, waktu kita belajar ubahan langsung dengan ubahan songsang ada 2 saja. Ya. Biasa ada Y dengan X saja. Okey, tetapi untuk ubahan, kita kata, ubahan bergabung. Nama dia ubahan bergabung. Ya, biasanya dia melibatkan 3 pemboleh ubah. Ya, 3 pemboleh ubah. So dalam contoh 23 ni, boleh ubah kita ada P, Q dan juga R. Okey, jadi kita ada P, Q dan R. Jadi cara dia lebih kurang samalah waktu kita bincang nak selesaikan soalan ubahan langsung ataupun ubahan
longsang. Ya, mula-mula kita kena dapatkan dia punya persamaan ubahan dulu. Okey, kita tengok kat sini. Okey, jadual di bawah menunjukkan hubungan P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Okey, kuasa 3Q maksudnya apa? Q kuasa 3. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk hubungan P atas ya berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, itu yang mula-mula. Kemudian yang kedua dia kata dan secara songsang dengan R. So songsang kita letak kat mana? Dekat bawah lah. Ini songsang. Ya. So ini yang dikata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3, kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Jadi bentuk persamaan kita buat macam mana? P sama dengan K ada dekat sini lah, kat atas kan. Q kuasa 3 bahagi dengan R. Okey. Jadi ini adalah kita panggil persamaan dia, persamaan ubahan. Okey, sekarang kita nak cari apa lepas tu? Kita nak cari K. K kita, pemalar ubahan. Jadi kita gantilah nilai dia yang diberi ni. Dalam jadual ni kita ada nilai P, ada nilai Q, ada nilai R. Ya. Okey. Jadi dekat sini kita gantikan nilai dulu. Okey, kita punya P berapa? P kita 4. Okey, K dekat sini. Okey, kita punya Q adalah 2. Jadi maksudnya 2 kuasa 3 dan kita bahagi dengan R. R kita adalah 0.6. Ya. Okey. Kemudian kita kira lah. Jadi nak kira dia macam mana? Okey, maksudnya kita K kita adalah, tengok tadi macam yang tadi kita bincangkan tadi ya. Mula-mula mana darab mana dulu? 0.6 darab 4 ya. Maksudnya 4 darab dengan 0.6. Yang ini kita darab silang, kita bawa ke atas. Ya, 0.6 darab dengan 4 dulu. Kemudian kita bahagi yang mana? Okey, sini K dengan 2 kuasa 3 ni adalah darab. So kita pindahkan jadi bahagi ya. Dia akan jadi 2 kuasa 3. Okey, jadi kita kiralah gunakan kalkulator. Tekan kalkulator. So 4 kita darab dengan 0.6. Kita dapat jawapan dia 2.4. Okey, bahagi. Okey, 2 kuasa 3 8 kan. So bahagi 8 kita dapat. Okey, jawapan dia adalah 0.3. Okey, ini kita punya nilai K kita 0.3. Lepas tu buat apa? Okey, lepas tu kita tulis dia punya persamaan, kan? Persamaan kita tadi kat sini. Ya, P sama dengan K, Q kuasa 3 bahagi R. Okey, jadi kita gantikan nilai K kat sini. Okey, jadi persamaan kita P sama dengan berapa kita punya K tadi? 0.3. Okey, darab dengan Q kuasa 3 bahagi dengan R. Okey, ini kita punya persamaan ubahan bergabung kita. Okey, seterusnya baru kita tengok soalan kita. Okey, soalan mula-mula nak cari nilai X. X ni untuk apa? X ni adalah nilai R, betul? Jadi kita ganti dekat sini nilai P dengan Q. Kan? Kita nak cari R. R tu adalah X. Ya. Okey, jadi kat sini P kita berapa? Okey, ni yang mula-mula nak cari X je. Okey, cikgu guna warna lain. Warna merah. Okey. Okey, so kita punya P berapa? P kita adalah, kita ambil yang ni ya. P kita 3.6 ya. So 3.6 sama dengan okey, Q kita okey 0.3 tulislah kita punya pemalar ubahan tulis 0.3. Okey, darab kita punya Q 6. So 6 kuasa berapa? 6 kuasa 3 bahagi dengan R, ataupun dalam kes ni kita cari X kan. Ini X lah ni. X. Okey, jadi X kita macam mana? Sama macam tadilah. Okey, X kita darab di atas, dia akan jadi 3.6X ya, 3.6X sama dengan. Okey, yang ni kita kira dengan kalkulator. 6 kuasa 3, okey, 6 kuasa 3 darab dengan berapa? 0.3.
Okey, yang ini kita dapat 64.8 ya. 64.8. Jadi kita punya X adalah 64.8 bahagi dengan 3.6. Okey, bahagi 3.6. Jadi kita dapat 18. Ya. Jadi kita punya nilai X kita adalah 18. Okey. Jadi itu nilai kita. Cuba tengok jawapan dia. Okey. Okey, nampak ya? Jawapan kita adalah 18. So ni cara dia. Cikgu tunjuk tadi. Kan? Jadi yang penting tadi kita tengok tadi kita punya kenapa 3 bukan 0.3 ke kita punya jawapan. Pemalas ubahan kita 3 bahagi 10 0.3. Okey, dekat buku ni ada sedikit kesilapan ya. Bukan apa tadi kita dapat 0.3 kan? Ya, 0.3 bukan 3. Maksudnya 3 bahagi 10. Kan? 3/10. 3 bahagi 10 adalah 0.3. Oh, okey. Okey, cikgu faham. Kenapa dia tulis macam tu. Okey, faham tak apa bezanya dengan jawapan jawapan yang cikgu bagi tadi dengan yang ini? Yang ini cikgu tadi bagi jawapan K kita berapa? 0.3, betul? Dalam buku teks dia bagi K kita adalah 3/10. Jadi nampak ini 3, bawah ada 10 kan? Okey, jadi cikgu tak galakkan sangatlah kamu guna cara macam ni. Okey, sepatutnya apa? Kira jawapan K kita ni 0.3. So terus kita guna 0.3, tak perlu kita guna 3/10. Ya. Jadi 0.3 tu terus letak kat sini nilai kita. Faham tak? Ada beza kan? Jadi yang ini lebih mudah sebab kalau kita letak 3/10 dia dah mengelirukan. Tengok kita punya persamaan pun ada 3/10R. Okey. Jadi yang eloknya sepatutnya macam mana kita punya persamaan? P sama dengan 0.3 Q kuasa 3 per R. Ini lebih mudah nak faham. Kan? Kalau 3/10 R bawah ni nampak dia macam susah sikit. Boleh. Jawapan sama kan? Tengok, jawapan kita adalah 18. Okey, itu soalan nak cari X. Okey, untuk cari Y, kita tengok Y kita adalah nilai apa tu? Kalau kita tengok kat atas, ya. Kita punya Y adalah untuk nilai Q. Okey, nilai Y kita adalah untuk cari nilai Q. Okey, jadi samalah. Sekarang ni kita Q kita adalah untuk Y kan? Kita punya Q kita adalah Y kat sini. Nampak ya? Dia gantikan dengan Y. Sini. Q adalah untuk Y. Okey, jadi cara ni samalah. Kita gantikan kita punya P kita dengan 0.018 daripada jadual dia bagi kan, nilai P. Kemudian nilai R pun dia bagi dalam jadual apa dia? 2.7. Okey. Lepas tu kita gantikan nilai yang ni kita selesaikan ya soalan ni. Kita selesaikan. Jadi Y kuasa 3 dia macam nilah. Okey, Y kuasa 3 sama dengan 0.081. Okey. Ini dia tak darab dengan 0.3 lagi. Ya. Okey. Jadi samalah bila kita nak jadikan dia Y saja, sebab tu dia punca kuasa 0.081 darab dengan 10 ni sebab kita tadi tak tukar ya, dalam teks ni dia tak tukar kepada 0.3. Jadi 10 kena ada kat sini lah. Ya, 10 darab dengan 2.7 kemudian bahagi 3. So kita akan dapat nilai dia 0.9. Jadi kat sini ya,
Yang punya apa yang cikgu nampak dia punya sedikit yang mengelirukan adalah cara kita nak selesaikan soalan, betul tak? Sebab yang ini kita kena faham. Okey, yang ini okey, cikgu besarkan sikit. Ya. Okey. Jadi cara kira dia yang kena faham adalah okey, cara kira dia adalah apa dia kat sini? Ya. Yang ini, yang bawah ni dia kena darab. Kan? 0.081 dia kena darab dengan 10 darab 2.7. Lepas tu baru yang 3 ni bila pindah ke sini dia akan jadi bahagi. Nampak bahagi 3. So konsep pengiraan ni kena faham betul-betul. Jangan kamu pening kan, mana nak darab dulu, lepas tu mana nak bahagi kan. Sebab ini melibatkan apa? Kita kata dulu waktu di tingkatan 2 atau 3 ada dah belajar tentang algebra kan. Rumus algebra macam tu. Yo. So itulah dia punya, cikgu rasa nampak mungkin sukanya dekat sinilah. Ya. Jadi kalau kamu boleh faham yang ini, tahu mana yang nak darab, mana nak bahagi, so soalan ni memang tak ada masalah. Ya. Okey, so kita habis. Ya, kita habis tentang ubahan bergabung. Okey, jadi ubahan bergabung ni contoh macam ni lah. Okey, contoh cikgu bagi rumusan dia. Okey, kalau Y berubah secara langsung dengan X, tulis macam ni lah, X atas, dan secara songsang dengan Z, dia akan jadi macam ni. Kan? Kalau dua-duanya secara langsung jadi macam mana? Kalau dua-dua secara langsung maksudnya Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara langsung juga dengan Z. Nampak? Dua-duanya X dengan Z berubah secara langsung dengan Y, betul? Okey, kalau dua-dua secara songsang, Y berubah secara songsang dengan X dan juga Z. Dia akan jadi macam ni. Dua-dua di bawah. Jadi dekat sini maksudnya ada apa? Ada tiga keadaan. Okey. Yang pertama boleh satu secara langsung, satu secara songsang. Okey. Boleh juga dua-duanya bergabung secara langsung. Dua-dua secara langsung. So dua-dua ataslah kat sini. Ataupun dua-duanya boleh secara songsang. Okey. Dua-dua secara songsang kat bawah dengan Z. Ya. Jadi kena tengok soalan dia. Yang mana satu dia punya berubah secara langsung ke atau songsang dengan boleh ubah satu lagi. Ya. Itu kena tengok. Kena baca soalan betul-betul. Okey. So habislah kita punya bab ubahan. Bab 1 habislah hari ni ya. Okey. Jadi kamu punya kerja kamu. Okey. Kerja rumah. Okey. Buka surat yang ni. Ya. Buka surat ni. Okey. Latihan kendiri 3.1. Ya, 3.1. Okey, soalan dia nak kena buat adalah soalan 1, ya. Soalan 1 dan okey, kemudian soalan 2 dan satu lagi adalah soalan yang bentuk macam tadi kita bincang, bentuk jadual ni. Dan soalan 4. Ya. Okey, 1, 2 dan 1, 2 dan 4. Okey, buat siapkan dalam buku latihan. Ya, nanti bulan April nanti cikgu akan semaklah. Kamu siapkan semua, nanti bulan April nanti kamu dah datang ke sekolah, okey. Cikgu akan tengok siapa siap, siapa yang tak siap kerja ya. Okey. So itu saja kelas untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. So, jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Bye.